Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak sambung pengajian kita pada sesi yang lepas, di mana cikgu dah cerita kepada kamu tentang lukisan. Cikgu tak share skrin kan. Okey, cikgu dah cerita hampir keseluruhan lah tajuk berkenaan dengan lukisan berskala. Okey, kalau tengok pada sesi yang lepas, okey, pada siapa yang tak berkesempatan tu, yang join kelas kita pada sesi-sesi yang sebelum ni, kamu boleh pergi pada YouTube dan link yang cikgu dah share tu, kelas kita secara penuh lah. Jadi tak ada yang tertinggal kelas ni. Jadi kamu boleh pergi. Last sekali kita bincang berkenaan dengan uji minda 4.1C. Okey, di mana kita kena lukisan berskala di antara objek dengan di antara objek dengan lukisan. Okey, objek dan lukisan ataupun objek dengan image. Lukisan di tingkatan 3, istilah lukisan di tingkatan 3, manakala image bagi tingkatan 2 dulu lah. Sama aja image dengan lukisan ni. Okey, jadi kita dah bincangkan bagaimana nak menentukan skala. Okey, skala 1 nisbah n. 1 tu merujuk kepada lukisan, manakala n tu merujuk kepada objek. Baru kita tahu lah yang mana lebih besar, lukisan lebih besar daripada objek ataupun lukisan lebih kecil daripada objek, ataupun lukisan sama besar dengan objek. Kita diminta untuk lukis lah, untuk gambarkan. Okey, pada sesi yang lepas, okey, kalau kamu tengok ni memang video tempoh dia sejam, dekat sejam setengah juga lah untuk satu sesi kelas kita tu. Jadi siapa-siapa yang terlepas kelas kita pada sesi lepas, diharap buka balik lah video ni sebagai nota kamu, ataupun ulang kaji pun boleh. Okey, dan cikgu harap latihan 4.1C, siapa yang dah ni tolong hantar kepada cikgu. Setakat ni Syah dah hantar. Okey, yang lain-lain tolong hantar sama lah. Zahiri, Farid, Adam yang hantar sekarang ni. Okey, kita sambung sikit lagi. Nak habis lah tajuk ni, nak habis lah. Okey, ni pada sesi yang lepas. Okey, cikgu. Okey, nanti kita bincang soalan tu. Hari ni kita lebih pada perbincangan soalan lah, penyelesaian masalah, contoh-contoh soalan yang terlibat. Okey, kalau tengok pada buku teks, okey, kita last di sini uji minda 4.1C. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala? Okey, bagaimana kita nak selesaikan masalah melibatkan lukisan berskala? Okey, kita masuk dalam bahagian penyelesaian masalah. Okey, kita ambil satu. Okey, skrin cikgu nampak no? Kalau skrin cikgu tak nampak ataupun suara cikgu tak dapat jelas, bagi tahu lah. Okey, siapa yang guna komputer, okey lah, kamu boleh join dengan speaker yang lebih kuat lah, untuk bagi jelas lagi. Okey, kita ambil contoh ke-14. Okey, ni kita dah mula masuk bahagian penyelesaian masalah. Okey, bahagian penyelesaian masalah. Dari segi konsep kita dah lepas. Dari segi hukum konsep lukisan berskala kita dah habis. Sekarang kita masuk bahagian penyelesaian masalah. Ni nak kasih. Okey, contoh yang ke-14 dia bagi jarak di antara Bintulu ke Miri. Bintulu ke Miri di atas suatu peta ialah 4 cm. Okey, dia kata jarak di antara Bintulu. Okey, untuk makluman sekarang ni Sabah sekarang ni tengah dilanda banjir kan. Ni kawasan banjir ni. Bintulu dengan Miri ni 4 cm di atas peta. Okey, maksudnya 4 cm di atas peta. Okey, key ni kamu kena ambil 4 cm ni sebagai kunci. Kita tak tahu apa lagi dia punya nisbah daripada Bintulu ke Miri. 4 cm. Okey, di atas peta.
bersamaan dengan berapa sentimeter di atas muka bumi. Itu kita tak tahu lagi. Jika skala yang digunakan untuk melukis peta ialah 1 cm bersamaan dengan 50. Ni baru betul. Ni baru kita dapat dia punya ni. 1 cm bersamaan 50 km. Satu nisbah. Maksudnya di sini automatik lah. Kamu sebelum baca lagi jawapan, kamu dah tahu dah. Kalau 4 cm 50 kali 4. Jadi bersamaan dengan 4 cm bersamaan dengan 200 kilometer. Okey. Kita terus dulu. Kita kan jarak sebenar kilometer di antara benda tu. Dah dapat jawapan dia. 200 kilometer. Simple kan? Okey. Jika peta dilukis mula dengan skala 1 nisbah 2 juta. Okey, biasanya kalau tidak ditulis unit, okey, kalau kamu tengok di sini dia tulis unit. 1 cm nisbah 50 km. Sebab apa dia tulis unit? Sebab unit dia tak sama. Tapi kalau di sini dia tak tulis unit. 1 nisbah 2 juta bermaksud 1 cm unit dia sama. Sama dengan 2 juta sentimeter. Okey. Sebelum tu kita tukar convert dulu. Okey, itu kan jarak di antara benda dulu dengan miri dalam peta baru. Okey. Convert, tukarkan 2 juta sentimeter 2 juta sentimeter kepada kilometer. Okey, kita kena ingat. Okey, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. 1 sentimeter sama dengan ini tak ni okey 10 milimeter. Okey, tapi soalan ni daripada sentimeter nak pergi pada kilometer, betul tak? Okey. Ingat, kalau unit besar nak pergi kepada unit yang kecil, kita kena darab. Kalau kilometer nak pergi pada meter, unit yang kecil, kita kena darab. Meter nak pergi pada sentimeter, kita kena darab. Sentimeter nak pergi pada meter, kena darab. Tapi kalau unit yang kecil nak pergi pada unit yang besar, kita kena bahagi. Unit sentimeter nak pergi pada meter, kita kena bahagi. Unit meter nak pergi pada kilometer, kena bahagi. Okey, sekarang ni dia berada di mana? Dia berada di sentimeter. Cikgu ambil warna ni. Okey, sekarang ni okey, sekarang ni dia berada di sentimeter. Okey, sentimeter nak pergi pada kilometer, dia akan bertemu dengan meter. Meter barulah dia bertemu dengan kilometer. Maka dia kena bahagi berapa? Maka sentimeter perlu dibahagikan dengan meter dulu. Sentimeter perlu dibahagikan dengan, dia nak pergi pada meter, dia akan bahagi dengan 100. Lepas tu dia bahagi pula dengan 1000. Okey, berapa biji kosong dia kena bahagi tu? 3, 5 biji kosong. Maka kita matikan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bermaksud pada skala ni 1 cm nisbah 20 kilometer. Inilah dia punya skala baru. 1 cm bersamaan dengan 20 km. Kalau 4 cm bersamaan dengan 20 darab 20 darab 4 dapat sama dengan 4 cm nisbah apa? 80 kilometer. Itu jawapan dia. Kita convertkan dulu pada sentimeter kepada kilometer. Kita tahu rupanya 2 juta sentimeter bersamaan dengan 20 kilometer. Darab dengan 4 akan dapat. Okey. Soalan C. Encik Dominik La Jawa bersama keluarganya ingin, kita tukarlah, Adan Yoshiro bersama keluarganya ingin melawat bandar Miri. Jika beliau bercadang untuk memandu ke Miri dengan kelajuan 80 km per jam, hitungkan masa yang diperlukan untuk perjalanan dari Bintulu ke Miri dalam jam dan minit. Okey, melawat bandar Miri. Okey, Miri dia daripada mana? Miri dia bercadang untuk mandu dengan kelajuan. Okey,
Dari Bintulu ke Miri. Okey, dari Bintulu ke Miri. Okey. Dan saya kira jam berapa jam berapa minit kan. Okey. Soalan dia berapa kilometer? Nak ambil yang mana? Nak ambil yang pertama ke? Nak ambil yang satu nisbah 20 km atau satu nisbah 50 km? Dia tak nyatakan di sini. Jika beliau bercadar memandu dengan kelajuan 80 km sejam. Okey, di sini ada persoalan ni. Dia nak pakai yang mana? Okey, kita pakai yang nak pakai satu nisbah 50 atau satu nisbah 20 kilo. Okey, kita tak apa, kita ambil salah satu. Okey, dia memandu okey. Pada situasi yang pertama, okey, situasi ni 4 cm nisbah 200 km. Kalau yang ni 4 cm nisbah 80 km. Okey, kita nak ambil yang mana? Okey, kalau kita ambil yang kedua, okey, kita ambil yang B. Yang B mudah. Dia bawa 80 km sejam. Jadi jarak dia 80 km, maka jarak automatik dia ada 1 jam. Kalau kita ambil untuk situasi B, kita ambil B dulu. Okey, sini soalan C. Situasi B, kita sebab dia tak nyatakan situasi yang mana, B ke A. Jadi kita ambil kalau situasi B, jarak Bintulu ke Miri adalah 80 km. Kelajuan yang dibawa oleh Anton Yoshiro 80 km sejam, maka jarak automatik dia adalah untuk jarak 80 km, jarak dia automatik 1 jam. Sebab 1 jam dia bawa 80 km per jam. Sebab kelajuan ni 80 km per kita tekan. Okey, 80 km per jam. Maksudnya per jam ni maksudnya per 1 jam. 80 km bagi 1, ini bagi 1 jam. Maka jarak yang dia bawa automatik untuk situasi B. Okey, dan C, situasi B sama dengan 1 jam. Okey, itu situasi. Kalau situasi A. Okey, situasi A. Okey, kalau situasi A, jarak dia adalah 200 km. Okey, dia bawa 80 km per sejam. 80 km per jam. Okey, berapa jam yang perlu yang dia bawa ni? Okey, tak apa, kita test dulu. Okey, 200. Cara nak mudah nak tahu kan, 200. Okey, kamu nak bahagi 80 pun boleh. Cuba bahagi 80. Okey, 200 km. Okey, 1 jam dia boleh bawa 80 km. Okey, potong. Okey, 20 bahagi dengan 8. 20 bahagi 8, 2 jam, 2.5 jam. Maksud dia 2.5 jam, maksudnya 2 jam 30 minit. Okey, 0.5 jam, maksudnya separuh kan, setengah jam. Setengah jam sama dengan apa? Ni maksudnya setengah 1/2 jam. Samaan dengan, kalau 1 jam 60, kalau setengah jam maksudnya 30 minit. Jadi cikgu comot terus 2.5 jam maksudnya 2 jam 30 minit. Okey, jadi dua situasi lah di sini, sama ada 1 jam untuk situasi A, B. Okey, 2 jam 30 minit bagi situasi C. Boleh ha? Okey, saya jangan tengok macam tu WhatsApp masuk.
Okey, Fauzan dah masuk tak? Kenapa dia tanya cikgu ni? Kejap lah, cikgu nak share link. Cikgu rasa dah share dah link. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, pada buku teks. Okey, soalan uji minda 4.1D. Okey, sebelum kita buat soalan 4.1D, cikgu ni tu. Okey, soalan 4.1D. Okey, soalan 4.1D. Sebelum tu cikgu nak buka ni sekejap. Okey, kalau kamu tengok di sini. Okey, soalan nombor 10. Ni soalan nombor 10 ni kamu dikendaki melukis Okey, cikgu nak tunjuk contoh satu. Okey, bagaimana? Okey, cuba baca ni. Okey, sekejap cikgu tak. Okey, okey, ini contoh soalan. Okey, ni soalan dia bagi okey, sekejap cikgu lukis mudah sikit. Lagi besar sikit kan. Okey, dia kata sini 1.5, di sini 2 cm, okey, di sini 30 darjah. Okey, P, Q, R. Okey, skala yang diberikan 1/2. Okey, yang diberi ini adalah, okey, bagaimana kamu nak lukis okey, bagaimana kamu nak lukis objek yang diberi image, lukisan. Nak tahu adakah gambar rajah ini, okey, gambar rajah yang diberikan di buku ni lukisan ataupun objek. Okey, lukisan ataupun objek. Okey, tengok pada dia punya penanda ni, P, Q, R. Okey, tak ada tanda kan, maksudnya dia adalah objek. Okey, kalau P tanda, okey, kalau P tanda, maksudnya ini adalah lukisan. Kalau dia P saja, maka dia adalah objek. Okey, dalam kes ni, okey, diberi 1/1/2. Apa yang kita kena faham di sini? Apa yang kamu kena faham bahawa ini adalah objek. Kerana ini adalah lukisan. Okey, objek lebih kecil pada lukisan. Maksudnya lukisan 1 kali ganda objek.
lukisan satu kali ganda objek. Maksudnya lukisan nanti akan lebih besar daripada objek. Kalau lukisan 1 cm, objek 0.5. Kalau lukisan 2 cm, objek baru 1. Okey, di sini lukisan diberi 2 cm. Maka objek dia, image dia, lukisan dia akan menjadi satu kali ganda. Jadi darab 2. Jadi 4. Jadi satu kali ganda darab 1.5 akan jadi 1.5 darab 1.5 jadi 3. Okey. Yang ni kamu kena ni ya, kena tukar dulu. Kalau di sini kalau di sini 2, kalau di sini 2, di sini akan jadi 4. Kalau di sini 1.5, di sini akan jadi 3. Okey. Lepas tu kita perlu melukis. Macam mana kita nak lukis? Okey, pertama kita kena buka PQ 4 cm. Okey, jarak di antara PQ 4 cm. Okey. Buka kamu punya pembaris 4 cm. Okey. Okey, daripada kosong ni, okey, buka 4 cm. Okey, ikut ukuran 4 cm kan. Dia ada PQ 4 cm, tulis PQ. Okey, 4 cm. Okey. Daripada P ke R 3 cm. Macam mana kita lukis P ke R 3 cm? Okey. Memandangkan kecondongan ni kita tak tahu ni, condongnya banyak mana. Jadi kita kena buka dulu pada jangka lukis kamu 3 cm. Okey. Okey, 3 kan? Okey, nampak 3. Okey, 3 buka jangka lukis 3 cm. Okey. P ke R, jarak dia 3. Maksudnya radius dia, jari dia adalah 3. Kita tak tahu dia kat mana. Maka kita buat. Okey, bermaksud R berada di dalam radius ni. Okey, R berada di radius ini. Okey. Jadi macam mana nak cari R? Nak cari R, kita kena bina dulu sudut 30 darjah. Sudut 30 darjah. Okey, macam mana bina sudut 30 darjah? Okey, ingat balik konsep yang cikgu ajar sebelum ni di tingkatan 1, sudut dan garis. Macam mana kita nak bina sudut? Okey, sudut dan garis. Okey. Okey. Jangka lukis. Okey, bagaimana sudut 60 gandaan 60 terhasil? Bagaimana sudut gandaan 60 terhasil? Okey, ni kita ingat balik Ni kita ulang kaji balik. Okey, kalau kamu buka, okey, kamu buka je jangka lukis. Okey, nak buka apa? Okey, buka kan? Okey, tengok. Okey, buka. Okey, kamu jangan adjust. Okey, kamu buat semi bulat. Okey, kita ingat balik apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, pada bukaan yang sama, okey, satu penanda bersamaan dengan 60 darjah. Tandaan yang kedua tambah lagi 60 darjah. Tandaan yang ketiga, okey, tambah lagi 60 darjah. Bermaksud satu penanda kita bersamaan dengan satu penanda bersamaan dengan 60. Tandaan yang kedua bersamaan dengan 60. Dan tandaan yang ketiga sama dengan 6. Okey, 60. Okey, bermaksud sini sama dengan 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Kalau kita buat satu bulatan lengkap, kita tanda, dia akan bertemu balik. Betul-betul tanda di sini. Maksudnya satu garisan lurus sama dengan 180 darjah. Okey, jadi di sini kita nak bina soalan, berbalik pada soalan tadi, kita nak bina 30 darjah, kita kena bina dulu sudut 60 darjah. Kita bina sudut 60 darjah, lepas tu kita bahagi 2, maka kita akan dapat sudut 30 darjah. Okey, kita pergi pada sini. Okey, kita nak bina sudut 30 darjah.
di sudut Q. Sudut Q 30 darjah. Okey, kamu buka jangka lukis. Okey, buka jangka lukis. Okey, adjust jangka lukis kamu. Okey, manakan gambar darjah kecil. Kecilkan sikit. Okey. Okey, buat semi bulat. Okey. Okey, selesai. Okey, pergi pada penanda ni. Okey, buat tanda yang pertama. Okey, tanda yang pertama bermaksud 60 darjah. Okey, 60 darjah. Okey, kita garis dulu. 60 darjah mana? Okey, ini adalah 60. Okey, 60 darjah. Okey, tapi dalam soalan ni 30 darjah kan? 30 darjah maksudnya 60 ni perlu bagi dua. Macam mana kita nak bagi dua sudut? Okey. Okey, kita dah belajar dah di tingkatan 1 dulu. Okey, nak bagi dua sudut. Okey, tengok step ni. Okey, pertama kamu adjust jangka lukis kamu. Okey, adjust jangka lukis. Okey, buat dua penanda pada garis ini. Okey, buat dua penanda. 1 2. Okey. Pergi pada penanda yang kita buat tadi. Jangan adjust apa-apa jangka lukis kita. Cari persilangan dah. 1 2. Lepas tu pergi penanda yang kedua. 2. Tanda. Okey, dapat silang. Maka persilangan itulah kamu sambung. Okey, sambungkan. Okey, sehingga kamu garis sehingga menyentuh garisan arc. Nampak? Sambung je. Okey, kita dah bagi dua. Okey. Okey. Jadi Q ke arc di sini 30 darjah. Okey, 30 darjah. Okey, arc daripada sentuh arc ni patah balik ke P. Maka itulah lukisan sebenar bagi gambar rajah ini. Gambar rajah yang buku ni. Okey, nampak? Ni baru betul lah. Dia punya saiz dia makin membesar. Okey. Okey, kalau kamu tengok sini, inilah gambar rajah dia. Okey. Bagi skala ni. Jadi kalau ni cikgu sentuh je ni sebab soalan ni kita tak pernah bincang kan. Biasa soalan segi empat biasa je. Jadi tak ada masalah. Jadi ini kalau melibatkan sudut yang memerlukan kita membina sudut, kamu kena guna jangka lukis tunjuk jalan kerja kamu. Boleh? Ada soalan? Okey, jadi kena jelas macam tu lah. Okey, kita pergi. Kalau contoh-contoh lain tak ada masalah. Contoh-contoh lain lebih kurang yang macam mana kita bincang lah. Kalau skala 1/3. 1/3 maksudnya 1 cm lukisan, 3 cm objek. Maksudnya diberi okey, 6 ni 6/3, 3/3, 12/3, 6/3. Jadi kita akan dapat 1, 2, 2, 6 kan. Jadi lukis je lah 4. Okey, kita pergi pada contoh soalan ni. Yang ni pun perlu memerlukan menggunakan jangka lukis juga. Okey, diberi diberi skala. Okey, ni segi 4 apa ni? Selari ke rhombus? Selari kan, dia tak sama. Okey, segi 4. Okey, skala dia adalah 1/2. 1 lukisan, 2 objek. Maksudnya diberi ni adalah lukisan. Okey, diberi lukisan, diberi objek, yang kamu kena lukis adalah lukisan. Jadi langkah pertama, benda yang kita kena lukis adalah lukisan. Lukisan ni, 1 ni. Jadi 8 ni perlu dibahagikan 2. 6 pun bahagi dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi S arc ni 4. Jadi ST adalah 6/2, 3. Okey, jadi lukis dekat kita punya ni.
Okey, jadi tepi sikit. Okey. Mari ni. Dia mari ni. Okey. S-art adalah S-art adalah 4 cm kan? Okey, 4 cm. Okey. Tandakan daripada 0 sampai 4. Okey, 4 tanda. Okey, jadi di sini S, di sini adalah art. Okey. ST adalah 3 cm. Maka buka jangka lukis kamu 3 cm. Okey, 3 cm. Okey, kamu kena tanda S ke T adalah 3 cm. Pada ni kita nak lukis lukisan lah, dia punya image dah. Okey, tandakan kat mana. Dan jarak ST sama dengan jarak RQ. RQ pun sama juga. Jadi kita tak tahu dia punya ni kat mana kan. Jadi sini Q ni adalah kawat radius bagi Q, ini adalah radius bagi T. Kita tak tahu lagi secara tepatnya di mana. Okey, untuk nak cari secara tepatnya di mana, kita perlu apa? Perlu bina sudut 75 darjah. Okey, 75 darjah. Kita kena ingat balik. Sudut apa yang kita kena bina? Apa dia? Tak tahu. Kita cari. Okey, sudut 75 darjah. Okey, kamu boleh bina sudut sama ada kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu bina sudut 60 tambah apa jadi 75? Tambah 15 kan? 60 tambah 15. 15 ni maksudnya maksudnya 60 bahagi 2 dapat 30. 30 bahagi 2 dapat 15. Okey, ini pilihan yang pertama. Okey, pilihan yang pertama. Untuk membina sudut 75 ni kamu perlu bina sudut 75 darjah. Bagaimana? Okey, pilihan yang kedua, kamu bina sudut 90 darjah. Sudut tegak 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah. Lepas tu kena tolak berapa jadi 75? 90 tolak berapa 75? 75 tolak 90 tolak 75 berapa? 90 tolak 75 15. Okey, 15 tolak 15 darjah dapat 75. Okey, 90 bahagi 2 berapa? 90 bahagi 2 40. 90 bahagi 2 45. Okey, dapat 45. Okey, 45 yang kedua bahagi 2. Sekejap kita test dulu. Okey, tak boleh. Okey, jadi okey, kamu kena bina sudut ni lah. Pilihan ni lah mudah. Okey, pertama macam mana nak bina 75? Okey. Okey, sudut 75 darjah. Kita bina sudut okey, kita kena ingat balik, kena ulang kaji balik sudut dan garis di tingkatan 1, bagaimana nak bina sudut 75 darjah. Okey. Okey, ini cikgu pilih pilihan yang pertama, 60 tambah 15 kan. 60 tambah 15 sama dengan 75. Okey, kita bina sudut 60 dulu. Okey, buka jangka lukis kamu. Okey, buka. Okey, buat 2 kali 60. 60 pertama dan 60 yang kedua. 60 yang kedua ni baru kita bahagi 2 dan seterusnya bahagi 2 sekali lagi. Okey. Okey, tanda. Lepas tu kita buat tanda yang pertama. Tanda yang pertama sama dengan 6.
60. Tanda yang pertama sama dengan 60. Tanda yang kedua sama dengan tambah lagi 60 lagi. Okey, yang mana kita perlu bahagi sudut tu? Okey, 60 yang kedua, tergaris tu. Okey, dia berada di tengah. 60 ni 60 pertama. Ni 60 yang kedua. Okey. 60 yang kedua ni lah kita kena bahagi 2. 60 yang kedua kita perlu lagi bahagi 2. Okey, 60 yang kedua kita bahagi 2. Okey, kita tak boleh guna ukuran tadi. Kita kena adjust sikit. Okey, adjust sikit. Kita ambil ukuran lain. Okey. Okey, tanda 1, tanda 2. Okey. Ingat step macam mana kita nak bahagi 2 sudut tu. Okey. Pergi pada ni, jangan adjust. Jangan adjust, jangan lukis. Tanda 1. Okey, pergi yang tanda yang kedua, tanda adjust. Okey, bahagi. Maka kita 60 yang kedua kita dah bahagi 2. Ya, ya. Kenapa? Sebab dia tak letak pun. Tak apa, simpan. Okey. Maka kita dah bahagi. Bahagi. Maksudnya di sini 30. Di sini pun 30. Okey, yang 60 ni kekal. 60 ni kekal. Okey, kita perlu tambah lagi 30 yang ni perlu dibahagi 2. Okey, 30 ni perlu dibahagi 2. Okey, ulang step tadi. Okey, kita adjust. Kita tak mau guna itu, kita ambil jauh sikit. Okey, tanda 1, tanda 2. Okey. Nampak? Okey, ni step ni dia berulang sebenarnya. Kita nak bahagi sudut. Step bahagi sudut tu kamu kena ingat. Okey, tanda. Jangan adjust, jangan lukis kamu. Tanda. Okey. Maka itulah 15 darjah. Okey, jadi kamu tanda sikit lah. Okey, jadi persilangan yang atas ni. Okey, persilangan atas ni mesti sama dengan garis. Kamu tak boleh garis lebih. Garis sakat mana? Sakat penanda R tadi. Apa? Penanda Q, sakat Q je. Okey, sakat sini ya. Okey, nampak? Okey, sakat Q. Ni Q. Kan? Ni Q. Okey. Sat lagi kalau terputus kamu join balik lah. Pakai link yang cikgu bagi tadi. Okey. Maksudnya di sini. Okey, perlu tak buat step yang ni di sebelah sini. Step yang pembahagi sudut ni ke sebelah sini, tak perlu. Kita hanya bagaimana cara nak tanda di sini? Okey, kamu ukur balik S ke T berapa? 3 cm. 3 cm tadi kan? Ukur balik. Okey, ukur balik. Pakai jari lukis. Lepas tu kamu pacakkan terus di tempat penanda ni, persilangan ni. Okey, pacakkan di sini. Tanda di sini, kat mana? Nampak? Automatik kamu akan dapat jarak yang sama. Jarak yang sama. Maka kamu perlu sambung saja. Okey. Sebab dia segi 4 selari, garis yang selari. Jadi sambung je persilangan tu. Okey, lepas tu di sini sambung je. Nampak? Maka Q sebenarnya di sini. Q secara tepatnya di sini. Dan T secara tepatnya di sini. Okey. Itulah kaedah step yang kita yang kamu kena guna lah, kena ingat balik. Yang tu je kata sudut dan garis di tingkatan 1 berguna balik pada kerja kamu di tingkatan 3 ni. Sebab tu cikgu selalu pesan daripada tingkatan 1 bahawa kamu kena mahir silibus tingkatan 1 kamu kena mahir sebelum naik tingkatan 2. Dan silibus tingkatan 2 kena mahir sebelum naik tingkatan 3. Sebab banyak konsep tingkatan 1, tingkatan 2 akan masuk balik. Sama juga bila kamu naik SPM tingkatan 4, tingkatan 5. Sebelum kamu naik tingkatan 4, tingkatan 5, sebab tu cikgu pulung dalam cuti ni, kalau boleh kamu kena habis silibus tingkatan 3, 4 dan tingkatan 3 lah. Jika kalau tak habis, kamu akan sangat bermasalah naik tingkatan 4.
Jadi naik tingkatan 4, tengok konsep balik lukisan berskala ada di tingkatan 4, pening. Jadi rugi lah. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi bukan cikgu, tapi rugi kamu lah. Cikgu sedaya upaya membantu kamu, tapi yang nak belajar tak ramai lah. Itu ikut masalah masing-masing lah. Cikgu bantu setakat mana yang cikgu mampu. Jadi tepi dik. Cikgu harap yang ada ni kamu sedaya upaya sebelum naik tingkatan 4 mahirkan. Sebab matematik ni adalah subjek yang sangat kata special. Matematik ni sangat special. Sebab apa? Sebab setiap konsep tu berkait. Ni tak ada kena mengena lukisan skala dengan sudut dan garis, kan? Jadi kita tengok balik. Okey, kita pergi kembali pada soalan kita tadi. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun boleh bincang dengan kawan lah dalam grup. Hari ni kemudahan kita sangat mudah kan. Okey, walaupun jauh di mata, dekat saya sebenarnya. Jadi kalau tengok pada rajah 4.1D. Okey, kembali pada rajah. Okey, uji minda 4.1D. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Okey, suatu lukisan berskala bagi segitiga tersebut dilukis mengikut skala 1/3. Hitungkan luas sentimeter bagi lukisan skala tersebut. Okey, dia kata 1/3. Maksudnya di sini 1 bagi lukisan, 1 bagi lukisan, 1/3 bagi objek. Itu kena ingat. Ingat, lukisan sebelah kiri, objek sebelah kanan. Ingat tu. Lukisan 1/3 objek. Maksudnya objek lebih kecil daripada lukisan. Objek lebih kecil dari lukisan. Okey, dia Raja menulis sebuah segitiga suatu lukisan berskala. Okey, di sini satu lukisan berskala. Bagi segitiga tersebut dilukis mengikut skala 1/3. Okey. Kalau dia kata okey, 1, okey, begini ya. 1. Okey. Meja. Okey, kita sambung balik. Putus dia. Okey, 1/1/3. Okey, 1/1/3. Okey, di mana lukisan ini? Okey, di mana lukisan lebih kecil, di mana objek lebih kecil daripada lukisan. Okey. Hitungkan luas dalam sentimeter persegi bagi lukisan skala itu. Luas dalam sentimeter persegi. Okey. Kalau dia kata di sini 8, okey, 18 cm bersamaan dengan dia punya objek dia apa? 18 ni adalah lukisan. 24 ini adalah lukisan. Okey, maka objek dia berapa? Okey, kalau di sini 18. Okey, nisbah berapa? Okey, cara mudah dia, 1 darab berapa 18? 1 darab berapa dapat 18? 1 darab 8. Maka ini akan darab 1 darab 18. Betul tak? 1 darab 18 akan dapat 18. Apabila 1 ni darab 18, pasangan dia pun wajib darab 18. Ni nisbah ni kamu kena adil. Apa yang berlaku di sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Apa yang berlaku di sebelah kanan akan benda yang sama berlaku di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan kena bahagi 2.
Kalau sebelah kiri tambah 10, sebelah kanan kena tambah 10. Kalau sebelah kiri darab 18, sebelah kanan dan darab 18. Kenapa perlu darab 18? Sebab di sini dia bagi 18. Maka lukisan ni dia bagi lukisan sama dengan 18. Maka lukisan ni kita kena ubah jadi 18. Untuk jadi 18, kita kena tahu 1 darab berapa 18. 1 darab 18. Maka 1/3 darab 18. Okey, 1/3 darab 18 potong 1 potong 3 bahagi 18. 18 bahagi 3 apa? Okey, dapat 6 kan? Bermaksud 18 cm di atas lukisan bersamaan dengan 6 cm di atas objek. Okey, bermaksud di sini kita dapat di sini sebenarnya 6 cm pada objek. Okey, sama juga. Okey, cikgu ambil. Okey, situasi yang kedua. Okey, kita ambil 24. Kalau dia kata 1 nisbah 1/3. Okey, 1 ni lukisan, ni objek. Okey, oh tak letak atas. Okey, kalau 1 ni menjadi 24, maka di sini menjadi berapa? Okey, nak tahu sebelah tu jadi berapa? 1 darab apa? 1 darab apa jadi 24? 1 darab 24. Apabila sebelah sini darab 24, automatik sebelah kanan pun darab 24. Okey, 3 dengan 24 matikan. 24 bahagi 3 berapa? 24 bahagi 3 8. Okey, potong 1, potong 8. Maka 24 nisbah 8. Maksudnya 24 cm pada lukisan bersamaan dengan 8 pada objek. 8 pada objek. Okey. Soalan dia, hitungkan luas bagi sebuah lukisan berskala. Okey, apakah formula luas bagi sebuah segitiga? Formula luas bagi segitiga ialah 1/2 formula luas. Luas sama dengan 1/2 darab lebar darab tinggi. Jadi 1/2 lebar dia berapa? Lebar dia lah 8, tinggi dia 6. Okey, 1/2 okey, potong 4. 4 darab 6. 20 bersama dengan 24 cm persegi. Okey, jelas soalan A1. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bilik berbentuk segi empat tepat. Okey, hitungkan perimeter dalam sentimeter. Perimeter ni apa? Perimeter adalah ukur panjang keliling. Perimeter ni panjang keliling, panjang dia punya lilitan dia. Okey, dalam sentimeter bagi lukisan berskala bilik tersebut dilukis dengan skala 1/50. Apa maksud 1/50? 1 cm di atas lukisan bersamaan dengan 50 cm di atas peta. 50 cm di atas peta, di atas objek sebenar. Okey, sebelum tu dia soalan suruh cari dalam unit sentimeter. Okey, bila dia kata unit sentimeter, maka unit ni perlu diubah. Meter perlu jadi sentimeter. Okey, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Maka perlu gerak berapa biji kosong ni? 2 biji kosong kan? Maka 1, 2. Maka 350 sentimeter. Yang ni 520 sentimeter. Okey, lebar dah. Okey, sebelum tu, okey, dia kata 1 cm sama dengan 50. Okey, 1 cm sama dengan 50. Okey, ni di atas peta ni. Ni di atas peta. Meter ni di atas peta. Ni kita panggil peta. Peta sebenar. Ataupun objek Okey, kalau dia kata
Okey, berapa lebar di atas peta? Di atas itu perimeter lukisan dengan skala 1/1 ni. Perimeter sentimeter bagi lukisan. Okey, lukisan. Yang ni dari bentuk objek. Betul tak? Okey, kita kena convert dah 520 cm bersamaan dengan berapa sentimeter di atas lukisan. Okey. Jadi kita ambil satu. Okey. Kalau dia kata okey, di sini dia bagi 1/50. Okey, kalau 50 ni menjadi 520 dia ni 520, maka satu ni jadi berapa? Tu kaedah dah. 50 darab berapa? Dapat 520. 50 darab berapa? Dapat 520. Kita try dulu. 520 bahagi dengan 50. 10.4. Okey, tak apa, kita tulis dah 10.4. Okey, cuba yang ni darab 10.4. Dapat 10.4. Okey. Kalau ni di atas di atas peta 520, maksudnya di atas di atas lukisan 10.4 cm. Okey, kita tengok dulu. Jarak di atas peta. Okey, kita tengok dulu. Okey, kita pergi pada lebar dah 350. Kalau 1/50 darab berapa dapat 350. Okey, 350 bahagi 5. 70 kan. Okey, maksudnya dia darab 70. Tu darab 70. Dapat 350. Awak ni saya darab 10 lah, tak darab 520 bahagi 50. Okey, 350 bahagi 50. 7, bukan 70, 7. Okey. Okey. Maka 50 darab 7, satu pun kena darab dengan 7, dapat 7 cm. Okey, jadi di sini kamu kena tahulah. Okey, dia sebenarnya 10.4 nisbah 520. 10 ni adalah lukisan, manakala 520 ni adalah objek. Sama juga dalam kes ni. 7 nisbah 350. 7 ni adalah lukisan, manakala 350 ni adalah objek. Okey, pada skala 1/50 lah. Jadi soalan dia di sini kita dapat 7. Okey, di sini 10.4, di sini 7. Okey, kalau di atas peta parameter pada lukisan, parameter dia adalah 7 tambah 7 tambah 10.4 tambah 10.4. Okey, ni kalau di atas lukisan lah. Parameter di atas lukisan sebenar. Lukisan. Kalau parameter di atas peta, kamu kena tambah 520 tambah 300. Ni di atas lukisan. Ni parameter di atas lukisan. Kalau di atas objek sebenar, kamu tambah 520
tambah 520 tambah 350 tambah 350. Okey. Jadi bergantung pada soalan yang minta. Jadi dia nak dalam unit sentimeter kan. Okey, jawapan dia adalah dalam sentimeter. Sama juga ni, sentimeter. Okey, kamu carilah jawapan dia. Okey, soalan nombor 3. Ukuran sebuah bilik berbentuk segi empat tepat pada lukisan berskala ialah 7 cm kali 5. Jika skala yang digunakan ialah 1 nisbah 4, itu kan luas sebenar bilik tersebut. Okey, simple saja soalan dia. Cikgu pindahkan soalan ni ke page yang seterusnya. Okey, kita tengok page yang seterusnya. Okey. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 3. Air dia ada dalam bekas botol kakak dia. Okey. Dia kata nombor 4 nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, dia kata 1 nisbah 400. Maksudnya 1 cm sama dengan 400 cm di atas peta, di atas muka bumi ya. Okey. Kalau kita ambil dia kata 7. Boleh. 7 darab 5. Okey, sat. Okey, sat cikgu ambil air kat anak cikgu sat. Okey, 7 cm darab 5 cm. Okey, ni lukisan dia 7 cm darab 5 cm. Kamu kena cari dulu 7 ni berapa. Okey, mudah ya. 1 jadi 7. 1 darab 7 jadi 7. 4 pun darab 7. 4 darab 7 apa? 400 darab 7. 2800. Maksudnya kalau 7 cm di atas peta bersamaan dengan 2800 di atas muka bumi. Okey, kes yang kedua. Kalau 5 nisbah berapa? Okey, jadi di sini adalah 2800 darab. Okey, kalau ni ni darab 5, maka di sini pun darab 5. Okey, 400 darab 5 apa? 2000. Maka 2800 darab 2000 cm ni. 2800 cm darab. Okey, soalan dia itu kan luas sebenar bilik tersebut. Luas dia adalah 2800 darab 2000. 2000 darab 2800. Okey, jawapan dia adalah 5,600,000. Ni sentimeter sebab tu dia besar. 600,000 sentimeter persegi. Okey, soalan dia soalan dia dalam meter persegi kan. Okey, ni soalan dia nak dalam meter persegi. Maka kita perlu bahagi dengan 1000. Ini sentimeter, nak pergi kepada meter, perlu bahagi 1000. Okey, bahagi 1000 maksudnya buang 3 biji kosong. Maka 5,600 meter persegi. Ini keluasan bilik 5,600 meter persegi. Okey, pergi pada soalan yang keempat. Suatu poligon sekata dengan sudut perluaran. Okey, kamu kena ingat sudut perluaran 36 darjah dilukis. Apa itu maksud sudut perluaran?
Apa betul maksud sudut peluaran? Okey. Kalau sebuah poligon, contoh poligon ni apa dia? Poligon ni adalah bentuk yang bersegi-segi. Okey, bermula daripada segitiga. Poligon ni okey, bermula daripada segitiga, segi empat. Okey, cikgu tunjuk contoh Okey. Poligon ni keluarga besar bagi bentuk bersegi-segi. Kamu kena ingat balik apa yang kita belajar di tingkatan 2. Tak silap cikgu. Kemarin cikgu ajar kelas okey, ni poligon. Okey, kalau kamu tengok di sini. Okey, poligon ni adalah keluarga besar bagi bentuk. Okey, kalau kamu tengok sini, okey, poligon ni macam istilah sains lah. Istilah sains karnivor. Okey, di bawah karnivor harimau, buaya, serigala, apa semua kan. Jadi poligon ni keluarga besar bagi bentuk persegi. Bermula daripada segitiga sampai segi 20. Dia ada nama dah. Kamu ingat kan? Ingat balik apa yang kita belajar tahun lepas. Okey, jadi poligon ni bermula pada segitiga. Kalau segitiga tu pun poligon, segi 4 pun poligon, segi 5 poligon, 6 pun poligon. Jadi poligon ni banyak, bukan satu. Jadi berbalik pada slide kita. Okey. Jadi poligon ni adalah bentuk yang bersegi-segi. Dia tak nyatakan bentuk apa ni. Okey, jadi apa yang kamu kena ingat, sudut peluaran ni adalah sudut di bahagian luar. Contohnya segitiga. Ini adalah sebuah segitiga. Okey, ini adalah segitiga. Sudut peluaran dia ada mana? Okey, ni. Okey, cikgu ambil. Okey, ni kita panggil sudut dalam. Yang ni kita nak belajar sudut dalam. Sudut dalam. Okey, kalau segitiga dalam dia, jumlah sudut dalam dah 180, betul tak? Tapi untuk poligon, semua poligon, sudut peluaran dia ini. Tak kisahlah. Okey, ini adalah sudut peluaran. Okey, kita panggil sudut peluaran. Okey. Poligon, dalam konsep poligon, okey, sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Tak kisah dia bentuk poligon yang macam mana. Sama, okey, segitiga pun 360 kalau tambah, segi 4 pun sama, segi 5 pun sama, dan seterusnya. Okey, kalau segi 4 pun sama, tak kisah segi 4 apa. Contohnya segi 4 trapezium. Okey, kita ambil ni satu hala, satu kalau pusing kat ni, kalau kita pusing kat ni, okey, ni A campur B campur C campur D. A campur B campur C campur D sama dengan 360 darjah. Sama juga ni, A campur B campur C 360. Sama juga kalau segi 5, segi 6. Okey, contohnya A campur B campur C campur D, ni peluaran dan campur D E sama dengan 360 darjah. Sudut peluaran dia tak berubah. Jadi itu konsep. Okey, kita pergi berbalik pada soalan. Kalau dia kata suatu poligon sekata, poligon sekata ni poligon yang sama, lebar dia punya ni sama. Okey, contohnya satu, kalau dia ada banyak okey, maksudnya sekatan ni maksudnya jarak ni, jarak ni, jarak ni, jarak ni sama contoh. Ini contoh. Sama juga segitiga. Jarak lebar segitiga sama sisi kan. Okey. Sudut poligon sekata dengan sudut peluaran. Okey, bila dia kata sudut peluaran 36 darjah. Sudut peluaran 36 darjah. Okey, kalau ikut pada konsep
poligon, jumlah sudut keluaran berapa? Kalau konsep. Ini kamu kena ingat ni. Ni yang konsep yang kita kena ingat. Jumlah sudut keluaran sama dengan 360 darjah. Okey. Apabila dia kata suatu sudut poligon dengan sudut dilukis dengan menggunakan skala 1/5, kalau dia dah jadi 36 darjah, maksudnya apa yang berlaku pada dia? Maksudnya dia ada berapa sudut di sini? Dia ada berapa sudut? Kalau dia sekata kan? Okey, poligon sekata. Maksudnya dia dah dibahagi secara sekata kepada sudut-sudut dia di luar sama dengan 36 darjah. Bermaksud dia ada berapa? Dia dah dibahagi dengan 10. Bermaksud poligon ini ada 10 sudut. Poligon ini ada 10 sudut. Tu yang kita kena faham dulu. Secara hiddennya, bila dia bagi sudut keluaran sama dengan 36 darjah, okey, bermaksud ini yang kamu kena faham konsep. Jumlah sudut keluaran sesebuah poligon adalah 360 darjah. Apabila dia dah jadi satu sudut sama dengan 36 darjah, maka dia ada berapa sudut sebenarnya? Dia ada 10 sudut. 36 darab 10 dapat 360. Maksudnya dia ada 10 sudut. Tu yang kita kena faham dulu. Okey, dilukis semula dengan menggunakan skala 1/5. Okey, 1 cm kita panggil 1 cm lukisan sama dengan 5 objek. Jika panjang sebenar lukisan poligon sekata itu 10 cm, okey. Kalau dia kata panjang sebenar poligon sekata itu adalah 10 cm. Okey. Itu kan perimeter skala poligon tersebut. Okey. Kalau dia kata panjang sebenar ni objek, panjang sebenar ni adalah objek. Kalau dia kata, okey, kalau diberi 1/5, satu lukisan, 5 adalah objek. Kalau di sini dia kata panjang objek adalah 10. Kalau di sini 10, di sini berapa? Okey, 5 darab 2. 1 pun darab 2, maka sini 2. Maksudnya kalau 10 cm objek, lukisan dia bersamaan dengan ni objek. Lukisan sama dengan 2 cm. Itu kan perimeter lukisan. Okey, baru dia kata itu kan perimeter lukisan. Maka dia ada berapa bucu? Dia ada berapa sisi? Dia ada 10 sudut ataupun 10 sisi, 10 bucu, sudah sama. Maka 2 darab 10 sisi. Okey, sama dengan 20 cm dia punya lukisan skala poligon tersebut. Dalam soalan nombor 4 ni dia kebab sikit. Soalan nombor 4 kebab sebab apa? Kamu kena ingat balik konsep sudut keluaran di bawah tajuk poligon. Tak ada kena mengena poligon masuk dalam tajuk lukisan skala. Tak ada kena mengena sudut dan garis masuk dalam lukisan skala. Tu kita akan panggil saling berkait. Cikgu harap kamu faham lah maksud bila cikgu kata saling berkait silibus matematik ni. Di sini kita nampak. Okey, kita pergi pada soalan nombor 5. Okey, sikit lagi lah. Rajah di atas menunjukkan lukisan skala bagi sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Okey, ni padang bola sepak materi. Okey, contoh padang bola sepak materi. Okey, jika skala yang digunakan adalah 1/2000, kamu kena ingat, okey, kalau dia tak tulis unit ni, maksudnya unit dia sama, sentimeter. 1 cm lukisan sama dengan 2000 cm di atas muka bumi lah. Itu kan luas sebenar padang bola dari segi meter persegi. Okey, dalam meter persegi. Okey, kalau dia kata 1 cm sama dengan 2000, kalau 6 cm sama dengan berapa? Jadi 2000 darab 6 berapa? 2000 kali 6 12,000 cm. Okey, kalau 3 cm, okey, jadi 2000 kali 3 5 6 2 kali 3 6 kan? 6000. Okey, 6000 cm. Tapi soalan dia nak dalam bentuk meter persegi.
Dia bukan nak dalam sentimeter persegi. Kena ingat tu. Maka kena convertkan sentimeter ni kepada meter. Okey, sentimeter nak pergi pada meter. Tak ada. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kena bahagi dengan 100. Okey, bahagi dengan 100. Okey, bahagi 100 maksudnya bahagi 100. Yang ni pun bahagi dengan 100. Maka buang 2 biji kosong. Yang ni pun buang 2 biji kosong. Maksudnya 50 meter. Di sini jadi 50 meter. Tinggi dia adalah 50 meter. Darab dengan 120 meter. Okey, 50 darab 120 meter apa? Okey, 120 darab 50 sama dengan 50 darab 120, 6,000 meter persegi. Itu keluasan padang bola ini. Keluasan dan unit meter kan. Jadi sentimeter tadi kena tukar kepada meter. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, kalau Encik Denny memotong rumput di padang tersebut dengan kadar 400 meter persegi dalam tempoh 8 minit. Hitungkan masa yang diambil sekiranya Encik Denny memotong rumput seluruh padang tersebut. Okey, kalau dia kata padang bola ni adalah 6,000 meter persegi. Okey, Encik Denny boleh potong 400 meter persegi saja. Okey, jadi kita cuba bahagi 6,000. Okey, untuk keseluruhan dibahagikan dengan 600 untuk tempoh berapa minit, 400 untuk tempoh 8 minit kan. Bahagi dengan 400 dulu. Nak tahu berapa kali 8 dia ni. Potong. Okey, 4 kali 60 bagi 6. Okey, sebelum tu lagi silap. Sat. Kita cari dalam tempoh seminit mudah. Seminit berapa dia boleh ni. Okey, sebelum padam balik. Okey, sebab lagi mudah kita cari dalam tu. Okey. Kalau dia kata, okey, soalan B dia kata okey, 400 meter persegi dalam tempoh 8 minit. Okey, buka. Kalau 1 minit sama dengan berapa meter persegi? Jadi 400 bagi dengan 8. 400 bagi 8. Okey, maksud dia dalam tempoh 1 minit dia boleh mesin 50 meter persegi keluasan. Okey, 1 minit 50 meter persegi. Okey, baru kita boleh cari daripada keseluruhan. Okey, berapa minit untuk dihabiskan? Okey, kalau 6,000 meter persegi kita bahagikan dengan 50. 50 ni bagi setiap minit 50 meter persegi dia akan dapat apa? Potong 600 bahagi 5. Okey, bermaksud Cik Andy ni perlu mengambil masa 120 minit. Okey, 120 minit untuk habiskan semua. Okey, soalan dia berapa jam berapa minit? Okey, 1 jam 60 minit. 66. Okey, jadi tolak. Okey, 1 jam 60 minit. Jadi berapa minit ni? Okey, bahagi dengan 60. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, kalau 120 cikgu sambung ni. 120 bahagi dengan 60 nak tahu berapa? Bahagi dengan 60
sama bersamaan dengan 2 jam lah. 60 tambah 60 120 kan. Maksudnya dia perlu mengambil masa 2 jam untuk habiskan misi rumput tersebut. Maksudnya hitungkan tempoh masa dalam jam dan minit. Okey, maksudnya 2 jam. 2 jam yang dia ambil masa oleh Cik Edi. Okey, jelas tak? Okey, kita tengok. Okey, tengok buku teks dulu. Okey, nanti kamu buat 4.1D. Okey, 4.1D kamu buat. Okey, kita dah habis dah tajuk ni. Okey, next class kita akan masuk tajuk baru. Okey, kamu cuba buat latihan ni 4.1D dan latihan uji diri ni cuba buat. Okey, sebelum kita habis cikgu nak bincang satu soalan. Berapa dah? 9. Okey, cikgu pukul saat lagi cikgu ada kelas dengan tingkatan 1. Okey, cikgu nak pergi pada soalan ni. Soalan ni dah bincang ke belum? Okey, ni contoh soalan. Nah, ni lukisan berskala solid geometry tingkatan tingkatan apa? Solid geometry tingkatan 1 tak lagi. Banyak kan tajuk. Jadi di sini kamu dah nampak, oh lukis sudut dan garis tajuk dah. Tajuk apa lagi? Tajuk poligon. Okey, ini tajuk solid geometry. Dan di dalam tajuk kita ni. Okey, jadi semua konsep-konsep tu kamu kena ingat balik. Okey, kalau contoh sini dia kata rajah dia menunjukkan sebuah lukisan berskala sebuah padang bola sekolah. Okey, sekolah. O ialah pusat semi bulatan, skala dilukis 1 nisbah 1000. Maksudnya 1 cm lukisan sama dengan 1000 objek, 1000 cm. Objek, cari luas sebenar padang bola dalam meter persegi. Okey, dalam meter persegi. Jangan keliru ni, dia bagi meter, tapi di sini dia bagi unit sentimeter. Nyatakan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan. Okey, di mana pi sama dengan 22.7 ataupun kita ingat balik dalam ni 22.7 ataupun 3.142. 22.7 ataupun 3.142. Nanti kita cek balik. Okey, nyatakan jawapan anda. Okey, pertama dia dah bagi. Okey, kita cari dulu jarak sebenar dah. Kalau dia kata 1 nisbah 1000. Okey, kalau 9 nisbah 9000, maka di sini adalah 9000 cm. Ni pada lukisan 9 cm pada lukisan. Pada peta 9000 cm sama dengan berapa meter? Bahagi 100. Bersamaan dengan 90 meter. Okey, kita dapat di atas peta 90 meter. 9000 kita bahagi dengan 100. Kita bagi dengan 100 dapat 90 meter kan. Okey, 3 cm. Kalau 1 nisbah 1000, kalau 3 nisbah 3000, maka di sini kita dapat 3000 cm. Kalau convert pada meter, bahagi 100 dapat 30 meter. Okey, sebab apa? Dia nak dalam bentuk meter kan. Okey, jadi nyatakan keluasan. Okey, keluasan. Kalau sini 30 meter, dia carilah sini 30, sini 30. Maka di sini adalah 60 meter. Okey, kita cari keluasan segi empat ni dulu. Lebar kali tinggi. Okey, 90 meter darat 60 meter. 90 kali 60 90. Okey, jadi untuk segi empat saja keluasan dia adalah 5400 meter persegi. Ini untuk segi empat. Belum masuk semi bulat ni. Okey, apakah formula bagi bulatan? Formula luas bagi bulatan. Okey, luas bulatan, ni bulatan yang lengkap sama dengan pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Ini kena ingat, ini kena hafal. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Kalau parameter bulatan pi d
2 pi d kan. Kena ingat balik. Kalau lilitan bulatan 2 pi d. Kalau luas bulatan pi j kuasa 2. J ni jari. Okey. Kalau separuh bulatan, kalau separuh sama dengan 1/2 pi j kuasa 2. Separuh 1/2 bahagi 2. Jadi di sini dia bagi bulatan separuh. Okey, jadi 1/2 darab pi berapa pi? Dia berilah 22/7 ataupun 3.142. Okey, darab j dia. Dia jari dia apa? 30 meter. 30 meter. J kuasa 2. 30 meter di kuasa 2. Okey, cari nilai tersebut. 30 kuasa 2 sama apa? 3.142 darab 3 kali 3 9. 900. Okey, darab 1/2. Okey, 3.142 darab 900 bahagi 2. 3.142 darab 900 bahagi 2. Okey, kita dapat 1413.9 meter persegi. Okey, jadi luas bagi semi bulat ni sama dengan 1413.9 meter persegi. Okey, berapakah keluasan semua? Maka keluasan semua kita kena tambah saja. Okey, tambah saja. Keluasan semua sama dengan 5,400 meter persegi tambah dengan 1413.9 meter persegi sama dengan ditambah 5,400 6,813.9 meter persegi. 9 bukan Q ni. 9 meter persegi. Okey, jadi berdasarkan apa soalan ni, ini soalan contoh dalam soalan bahagian C biasa dia bagi. Okey, di sini konsep yang kamu kena ingat adalah konsep di bawah tajuk solid geometry. Solid geometry. Solid geometry ni bukan solid geometry ni. Bukan. Ni di bawah tajuk luas kan. Di bawah tajuk ini tajuk bulatan. Di bawah tajuk bulatan. Jadi kamu kena ingat balik konsep di tingkatan 2 ke tingkatan 1. Tingkatan 2 dan tingkatan 1 ada ni. Jadi kena ingat balik lah. Jadi kamu jangan buang pula apa yang kamu belajar di tingkatan 1, tingkatan 2. Sebab tu cikgu pesan buku tulis tingkatan 1, tingkatan 2 kamu simpan sebelum naik tingkatan 3 kan. Tapi ramai yang dah buang buku tingkatan 1, tingkatan 2 dah buang. Jadi rugi. Sebab apa? Sebab banyak konsep kita. Kamu matematik ni dia macam rantai lah sebenarnya. Rantai kamu tu, rantai dia saling kait mengait. Kamu tarik, rupanya tarik balik dengan tingkatan 1. Okey, jadi untuk hari ni takat tu saja kelas kita pada hari ni. Kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya cikgu dan boleh buka balik lah. Nak bagi jelas video ni kamu boleh buka balik di link yang cikgu akan share sebentar lagi. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kita dah habis dah tajuk ni. Kamu cuba buat latihan muka surat 4.1D 4.1D, ujian MIDA 4.1D. Nanti cikgu share gambar dia. Cuba buat balik. Kalau tak faham, kalau tak jelas, buka balik video cikgu ni, tengok balik. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada nah. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sesi yang akan datang kelas kamu dengan cikgu. Cikgu harap ni untuk kelas kamu dengan cikgu. Untuk RBT ni, untuk peringkat awal ni cikgu nak mengajar matematik dulu. Kritikal sangat matematik. Sebab apa? Kalau tak habis nanti beban kepada kamu naik tingkatan 4 nanti. Itu yang cikgu sangat bimbang lah. Kalau kamu tak habis silibus tingkatan 3 matematik,
Susah untuk kamu nak skor SPM matematik nanti. Sebab apa? Sebab banyak konsep tu akan dibawa ke tingkatan 4. Seperti mana apa yang berlaku sekarang lah. Tingkatan 1, tingkatan 2 banyak kan. Begitu juga kamu akan berdepan dengan tingkatan 4, tingkatan 5 nanti. Ramai abang-abang kamu yang lemah matematik tingkatan 4, tingkatan 5 sebab dia ingat 1, 2, 3 ni tak dibawa ke tingkatan 4. Rupanya dibawa. Waktu tu dia stres Dia nak cover balik tingkatan 4, nak cover 3 tahun. Naik tingkatan 5 dia nak cover 4 tahun punya syllabus. Jadi kalau kamu bawa kes yang sama, kamu akan jadi benda yang sama. Jadi untuk pada hari ni Selasa, okey, esok kita ada satu lagi kelas. Cikgu harap semua orang boleh join. Kita akan masuk tajuk baru. Okey, tajuk apa nanti cikgu akan maklumkan. Kita akan masuk tajuk baru esok. Jangan lupa 10.30 sampai pukul 12 kan. Okey, InsyaAllah kalau penjumpa kita jumpa lagi esok hari. Kalau tak bersempat atas jalan lah. Hari ni kita jumpa pada hari ni 2 orang pelajar kita jatuh motor kan. Dan kita doa supaya mereka sihat, dapat kembali belajar seperti biasa. Okey, kita tutup kalau kita dengan tasbih farah dan surah Wal-As. Subhanallah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.